muka surat 16 Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi. Marilah sama-sama kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna segala kurniaannya kepada kita. Begitu bernilai, begitu berharga segala nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita di dalam setiap saat kehidupan kita, di dalam setiap hembusan nafas kita. Ianya datang daripada Zat yang maha sempurna, dari yang maha bijaksana, dari yang maha pengasih, dari yang maha penyayang. Inilah yang harus kita ulang-ulang agar kita sentiasa sedar, ya. Sedar bahawa Allah Ta'ala meletakkan kita dalam kebaikan. Kalau tak, bila kita lupa, kita lalai, di situlah akan timbul berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai sifat-sifat yang tidak baik. Baik, kita masuk muka surat 16 ya. Muka surat 16. Asyhadatan. Jadi mengucap dua kalimah syahadah. Jadi ini masih dalam perbahasan Islam ya. Islam, iman dan ihsan. Jadi syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Rukun yang pertama daripada rukun-rukun Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah. Tidak dapat tidak untuk mengesahkan keislaman seseorang itu ialah dengan menuturnya, dengan mengikut turutan dan dalam tempoh masa yang tidak terpisah terlalu lama antara keduanya, serta memahami makna kedua-dua kalimah tersebut. Direktlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itulah komplit. Jadilah satu, ya. Panggil syahadah. Makna penyaksian la ilaha illallah. Jadi di sini disebut makna. Kita mungkin dah ada terang sebelum ini bahawa lafaz-lafaz itu ada terjemahan dan ada makna. Terjemahan mudah saja, tengok kamus selesai. Tahu bahasa Arab dia, tahu bahasa Melayu dia, selesai. Tetapi makna, makna inilah sesuatu yang sangat penting sebenarnya, ya. Makna itulah sesuatu yang dikehendaki, yang dimaksudkan. Jadi makna, ingat tu perkataan makna. Aku mengetahui serta beriktikad dengan hati secara pasti. Dia tak boleh bergoyang, ya. Dan menerangkan kepada orang lain akan kebenaran bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya selain daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Maknanya mengucapkan la ilaha illallah tu mesti dengan hati yang jitu, jazam. Tu dia. Bukan ucapan saja. Tuhan yang sentiasa makhluk lain bergantung harap hanya kepadanya. Ini yang disebut As-Samad. Tertinggal.
Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha kaya daripada yang lainnya. Allah Ta'ala As-Samad, ada makna dia Al-Ghani. Tuhan yang sentiasa makhluk lain bergantung harap hanya kepadanya. Itu mana As-Samad, mana dia tidak memerlukan, dia tidak memerlukan makhluknya, tetapi makhluknya semuanya tanpa kecuali bila-bila masa, setiap waktu, keadaan apa semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Dialah yang bersifat dengan segala kesempurnaan, maha suci daripada kekurangan, dan apa-apa yang terlintas di hati makhluk tidak memerlukan kepada dan apa-apa yang terlintas dari hati makhluk ni, bukan dan ni. Maksud itu mana maha suci daripada kekurangan dan apa-apa yang terlintas di hati makhluk. Betul tu. Maksud dia, kalau kita terfikir, kita rasa Tuhan macam ni, macam tu, apa semua, tak. Hakikat dia tidak sama sekali. Ya. Sedangkan saya bawa satu contoh. Allah Ta'ala menerangkan, Nabi SAW menerangkan hakikat syurga. Hakikat syurga, apa Nabi sabdakan? Nabi kata syurga itu ialah apa dia? Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mana syurga ni ataupun dalam syurga tu ialah ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh segala mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh segala telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas pada mana-mana hati. Mana selagi boleh bayang, belum lagi. Selagi kita boleh bayang, fikir dan itu dan ini, belum lagi hakikat dia. Ya. Itu syurga. Ya. Tidak memerlukan kepada teman dan juga anak. Tidak ada apa-apa pun yang menyamai pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Itu ya hakikat dia. Cuba tengok dalam nota kaki nombor 2. Nombor 2 tu daripada disebutkan tadi, mana mengucapkan itu serta memahami makna kedua-dua kalimah tersebut. Lepas tu ada nota kaki nombor 2. Jadi syarat-syarat Islam yang berbaki lagi ialah berakal. Berakal. Maksud dia mukallaf lah tu. Nak mukallaf mesti kena berakal, baligh dan pilihan. Pilihan. Iaitu dia tidak dipaksa bagi yang selain kafir harbi. Selain kafir harbi ni maksud dia apa? Ketika mana orang kita kata jemaah ataupun disebut tentera Islam yang dihantar oleh pemerintah Islam berdakwah dari satu kawasan, kalau telah datang dalam keadaan seperti itu, mana daripada pemerintah Islam yang telah kuat menghantar jemaah tenteranya, maka di situ baru kan disebut terima Islam. Kan dakwah di situ bukan lagi kepada personal dan perseorangan, tetapi telah menjadi dari satu negara ke satu negara, seperti itu. Satu wilayah kepada satu wilayah. Maka ditanya, masuk Islam? Kemudian dia menolak. Maka kena jizyah. Kan? Kena apa? Kalau tidak, perang. Itu yang dimaksudkan tadi, harbi tadi. Ya? Dihukumkan Islamnya seorang budak kecil itu kerana mengikuti agama kedua ibu bapanya. Ini namanya tabi'. Namanya tabi'. Atau pemimpinnya atau negaranya. Contoh kita jumpa budak baby dibuang. Contoh. Kita nak hukum apa? Ikut negeri mana dia berada, negara mana dia berada tu. Dia asal dia macam tu. Mana tak tahu mak ayah dia. Kalau tak, dia akan ikut mak ayah dia. Katalah berlaku wal'ayazubillah, mak
Muslim, ayah kafir. Wal ayazubillah, berpisahlah contoh kan, keluar anak. Jadi akan dihukumkan dengan agama yang paling mulia, iaitu Islam. Tapi kalau jumpa mana anak terbuang, tengok kawasan tu. Mana kawasan negara kita, negara Islam, hukum Islam. Ya. Baik, dan kemudian situ ada syair ya. Sebahagian ulama menyusun syair mengenai syarat-syarat Islam, syurutul Islam bila ishtibah, aqlun bulughun wa adamul ikrah wa nutqu bi syahadatain wal wala was-sadisu at-tartibu fa'lam wa'mala. Syarat-syarat Islam dengan tanpa keraguan adalah pertama, berakal, baligh, tidak dipaksa, menuturkan 2 kalimah syahadah secara berturut-turut, yang ini dalam mengucapkannya, dan yang keenam ialah tertib. Jangan sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu. Tak boleh, dia mesti tertib. Ya. Lepas tu berturut-turut pula tu. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Esok pagi baru wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Dia tak ada pengesahan, nak mengesahkan tu tak boleh. Macam orang akad nikah lah. Kan dia package tu. Dia tanya, aku nikahkan di kau kan, fulanah dengan fulanah binti fulan semua. Dia diam. Kan lama tak boleh, dia kena jawab on the spot ya. Dia satu package akad nama dia. Susunan 2 kalimah, maka ketahuilah dan beramallah. Baik. Makna penyaksian wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia apa makna? Kalau terjemah senang, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah. Tapi apa makna? Apa yang dikehendaki, yang kita kena ada dalam hati kita. Aku mengetahui serta beriktikad dengan hati secara pasti dan menerangkan kepada orang lain dengan kebenaran bahawa sesungguhnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba Allah dan juga utusannya kepada seluruh makhluk. Sentiasa berkata benar pada setiap apa yang diwahyukan daripada Allah Ta'ala. Ini antara sifat-sifat wajib bagi Rasul kan, siddiq. Wajib ke atas sekalian makhluk untuk membenarkan dan mengikuti ajaran baginda. Maka segala agama yang terdahulu menjadi mansuh dengan datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diharamkan ke atas mereka untuk mendustakan serta berpaling daripada ajarannya. Barang siapa yang mengingkari baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang sesat lagi kafir. Betul. Muslim, nak jadi Muslim tu kena terima Nabi juga. Kan? Dia tak boleh terima Allah je, tak terima Nabi. Tak boleh. Begitu juga bagi yang berpaling, maka mereka adalah orang yang berdosa dan rugi. Semoga Allah mengurniakan kepada kita rezeki agar dapat mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, dimatikan kita atas agamanya dan dibangkitkan kita pada hari kiamat kelak berada dalam kumpulannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga diterima terutamanya pada bulan-bulan Ramadan ni doa kita. Ya, pada tengah hari duduk pula dalam masjid, duduk pula menunggu solat, yang mana Nabi SAW bagi tahu selama mana satu orang menunggu solat, dia tu berada dalam solat. Itu hadis Nabi SAW. Selama mana solat menghalangnya dari keluar, yalah kan, kita nak tunggu zuhur, kan kita takkan tiba-tiba kita keluar pula. Lepas habis kuliah keluar balik. Tak ada. Kita sekarang tengah tunggu zuhur. Maka kalau itu niat kita, sepanjang kita duduk ni, solatlah kita. Ya. Faslun. Suatu fasal. Ketahuilah bahawa 2 kalimah syahadah itu mengandungi secara umum segala akidah. Mana satu lafaz yang umum, makna dia luas. Ya. Semua akidah yang wajib diketahui oleh mukallaf. Nampak? Makna dengan kalimah syahadah tu sebenarnya tuntutan dia tu kena tahu semua. Kena tahu yang kita nak bincangkan lepas ni. Apa dia? Pada hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Rasulnya. Kesemuanya 50 akidah. Okey, ada 50. Kita biasa sebut sifat 20 ringkas.
Sebanyak 41 pada hak Allah Ta'ala, 20 daripadanya adalah perkara yang wajib, ini pada akal. Yang mustahil pada akal kita ketiadaannya. Itu makna wajib tu. Itu makna wajib. Maksud dia, tidak mungkin akal kita kata menerima benda tu tak ada. Tidak mungkin akal kita menerima benda tu tak ada. Itu makna dipanggil wajib segi akal. Bukan segi syariat. Kalau segi syariat, wajib tu makna buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ini wajib segi akal. Dan 20 perkara yang mustahil. Apa dia? Yang tidak terlintas pada akal kita akan kewujudannya. Maknanya kalau berlaku benda tu tak boleh sama sekali. Benda tu tak diterima oleh akal sama sekali. Tu. Dan satu perkara yang harus. Makna dia apa? Yang boleh tergambar kewujudan dan ketiadaannya. Boleh ada, boleh tiada. Contoh mewujudkan makhluk. Kan? Boleh ada, boleh tiada. Wujud makhluk ni. Dan sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Tengok nota kaki nombor 4. Ia adalah sifat yang tidak akan dikenal dan diketahui akan zat Tuhan yang maha benar melainkan dengannya. Kalau diri umpama disebut diri zat itulah wujud. Contohnya sifat nafsiyah tu wujud. Sifat wujud tu. Mana kalau tidak wujud dah lawan dah tak ada lah kiranya. Kan wujud tu sifat kan. Akan dia kata tidak akan dikenal dan diketahui zat Tuhan melainkan dengannya. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah apa dinamakan begitu? Kerana menolak atau menafikannya dari Allah Ta'ala, iaitu menafikan dari Allah Ta'ala segala kekurangan dan tidak layak dengan keagungannya. Mana benda-benda yang kurang, benda-benda yang tak elok, mana ditolak. Itu nama salab, nafi. Salab ni makna dia nafi. Menafikan kekurangan, menafikan kelemahan. Dan yang ketiga, ma'ani. Ma'ani, tengok nota kaki nombor 6. Dinamakan begitu kerana ia menetapkan bagi Allah Ta'ala akan makna-makna kewujudan yang layak dengan kesempurnaannya. Tu ma'ani pun kalau terjemah dia makna. Ya. Yang keempat, ma'nawiyah. Tengok nombor 7. Nisbah kepada sifat-sifat ma'ani yang sebelumnya. Kerana ada ia lazim baginya sifat-sifat ma'ani. Ni mana suatu ma'ani kemudian dia ada ma'nawiyah. Mana ada lazim, nanti kita akan terangkan. Baik. Sifat nafsiyah ada satu, iaitu sifat wujud. Bererti Allah Ta'ala itu bersifat dengan kewujudan. Tu memang mana itu core lah zat, ya. Dalil ke atas kewujudannya ialah dengan adanya kejadian langit dan bumi serta di antara keduanya. Itu jadi disebut dalil. Dalil mana apa yang menunjukkan ada pencipta. Ya, apa yang menunjukkan ada pencipta? Terlihatlah ciptaannya. Kan? Terlihat, ternampak kita ciptaannya. Contoh, kita tiba-tiba nampak ada satu buku, ada karangan. Tak ada pengarangnya, macam mana? Kan? Macam mana? Ni ada satu karangan, tak tahu siapa pengarangnya. Tak ada, barangkali tak ada pengarang. Mana boleh? Kan? Satu, apa kita kata, bila ada satu ciptaan, satu kita kata apa? Makhluk tadi tu, maka tu tanda dalil wujudnya Allah. Adanya kejadian langit dan bumi serta di antara keduanya daripada pelbagai jenis makhluk yang mengagumkan dan ciptaan yang hebat.
Maknanya apa? Maknanya lagi kita kaji, kalau kita beriman kepada Allah, lagi kita kaji, lagi kita akan nampak hebatnya Allah Ta'ala. Lagi hebat bila dikaji. Sebab itu jangan memandang rendah pada kajian. Kajilah. Kan? Kenapa? Kerana tidak mungkin sesuatu yang pada dasarnya dia perlu dicipta, tak mungkin segala ketelitian yang ada, segala detail yang ada jadi sendiri. Tak mungkin. Kan? Kalau kita katalah secara dasar dia nama manusia, betul? Kan detail dalam dia tu. Sehingga kalau doktor mengkaji apa semua dia, tak mungkin benda tu jadi sendiri. Tak mungkin. Lagi detail, artinya pengetahuan Allah lagi luas daripada kita. Itu kan tu bahasa adat lah. Disebut lagi luas daripada kita tu bahasa adat, padahal tak boleh nak disebut pada pengetahuan kita pun Allah yang bagi. Kan? Kerana mesti bagi ciptaan-ciptaan yang mengkagumkan ini ada penciptanya, maka bagi binaan yang kokoh, ini hebat, ini ada mereka yang bijak. Nampak? Sebab itu ulama dulu mereka menyukai sesuatu yang begitu yang disebut bila boleh dicantikkan secantik-cantiknya. Kan? Kenapa? Kerana bila dapat dipamerkan dengan sehebat-hebatnya kan tu, bagi orang yang melihat bahawa segalanya datang daripada Tuhan kan lagi merasai tu. Kan? Lagi merasai. Contoh kalau kita dengar satu bacaan yang begitu hebat kan, sehingga bergetar hati kita dengar. Contoh kan, kalau orang yang menyedari bahawa suara itu datang daripada Allah, akan hebat kan apa yang dia dengar. Tapi kalau dia menganggap suara itu daripada orang tu, habis. Kan? Dia dah jadi lain lah. Yalah dia okey, yang ini tak okey. Dia mula jadi tu. Padahal semua makhluk mana mungkin melainkan dia menunjukkan kebesaran Allah. Sebab tu disebut setiap makhluk terlihat pada mereka sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah. Kan? Atau apa pun. Maka dijadikan bukti dengan sedemikian atas adanya pencipta dan pembuatnya. Ia adalah Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Contohlah saya lah contoh kan, disuruh masak, contohlah masak. Masak yang boleh sikit-sikit boleh lah. Lebih tak boleh dah. Sebab ilmu detail dia tak ada. Maknanya apa yang saya boleh tampil hanya benda yang ada pada saya. Itu je. Saya takkan mampu menampilkan benda yang tak ada dalam diri saya. Kita kan contoh yang paling mudah. Kan? Sebab itu jangan dihina sebarang makhluk, jangan diremeh sebarang makhluk. Ketika mana terlihat apa-apa kebaikan yang mereka lakukan, maka katakan itu kebaikan. Kan? Katakan itu adalah kebaikan. Dan tentu itu datangnya daripada Allah Ta'ala yang memberi ilham, memberi taufik, keupayaan dan seumpamanya. Bukan datang kepada makhluk. Tidak pernah berlaku kan datang kepada selain Allah. Itulah hakikat dia. Firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi serta pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada
manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Lalu Allah menghidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah, terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal. Nampak? Semua detail. Allah Ta'ala menampilkan bagi kita. Kan mudah kalau kita tengok satu contoh. Kalau penerbit filem kau, dia punya jalan cerita tak sedap, memang tak sedap. Dia daripada dia tak sedap, memang tak sedap lah. Kan? Jadi sebaliknya, kalau yang hebat kita pun hebat. Nampak? Bila kita tengok filem tu hebat ke dia punya? Dia punya apa? Penerbit, pengarah apa semua tu yang hebat. Tentulah orang yang di sebalik layar tu termasuk dengan pelakon-pelakonnya. Kan? Jadilah nampak ke kita hebat. Nampak? Surah Al-Baqarah ayat 164. Maka semua ni dipanggil ayat. Ayat ini mana? Tanda. Dan sifat-sifat salbiah pula terdiri daripada 5 sifat, iaitu pertama al-qidam. Al-qidam, terjemah dia ialah sedia ada, tiada permulaan bagi Allah. Dan yang kedua al-baqa, iaitu bersifat yang maha kekal. Yang ketiga al-mukhalafatuhu, mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, makna berlainan daripada makhluk. Qiyamuhu binafsih, makna berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah, yang maha esa. Jadi itulah 5 sifat yang dipanggil salbiyah, makna tak boleh dinafikan sifat tersebut. Manakala sifat-sifat ma'ani mempunyai 7 sifat. Yang pertama qudrah, al-qudrah, terjemah dia yang maha berkuasa. Yang kedua al-iradah, yang maha berkehendak. Yang ketiga al-ilmu, mana yang maha mengetahui. Kan? Yang keempat al-hayah, al-hayah, yang maha hidup. Hayat, al-hayy, yang maha hidup. As-sama', mana yang maha mendengar. Al-basar, yang maha melihat. Al-kalam, yang maha berkata-kata. Itu adalah 7 sifat ma'ani, yang disebut sifat-sifat yang berbentuk ma'ani. Dan sifat-sifat yang berbentuk yang disebut ma'nawiyah mempunyai 7 sifat. Kaunuhu ta'ala qadiran, mana Allah Ta'ala, mana keadaan Allah yang berkuasa. Kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkemahuan. Kaunuhu ta'ala aliman, keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Kaunuhu ta'ala hayyan, mana keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kaunuhu sami'an, kaunuhu ta'ala, mana keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Kaunuhu basiran, mana keadaan Allah yang melihat. Kaunuhu mutakalliman, mana keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Dengan perkataan yang qadim lagi azali, mana tiada permulaan, yang tiada menyerupai perkataan makhluk. Ni. Maka ia bukan dengan huruf, bukan dengan suara, seperti mana Allah Ta'ala mendengar, bukan dengan telinga, dan melihat bukan dengan anak mata. Okey. Firman Allah Ta'ala, ini yang mana kata mati ni. Kata mati. Tengok. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ni kata mati lah. Ya.
Maknanya maksud dia ialah tiada sesuatu pun yang menyerupai dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mana dinafikan sebarang kesamaan dengan makhluk adalah tidak layak bagi Allah. Itu sebab saya kata dia kata mati tu. Tak boleh. Tak boleh, ya. Sebarang penyamaan bagi makhluk menunjukkan kepada lemah. Kan? Kita selagi kita kata kita boleh idrak, lemah. Selagi kita kata kita boleh, kan? Tak, sebenarnya tidak. Adapun sifat-sifat mustahil pada hak Allah Ta'ala adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang wajib tadi bagi Allah. Kan kita dah sebut tadi 20 sifat yang wajib, maka mustahil adalah yang berlawanan. Maka mustahillah bagi Allah, baginya yang maha agung lagi maha tinggi dengan tiap-tiap kekurangan dan tidak selayaknya, yang tidak selayaknya dengan keagungannya serta kesucian kesempurnaannya. Jadi semua yang 20 tadi lawan dia, itu adalah sifat mustahil, kan? Adam, tak boleh terima. Tak boleh terima Adam. Adam ni mana tiada. Tak boleh terima. Sebab apa? Tanda paling jelas sekali kita boleh ada. Takkanlah kita tiba-tiba pencipta kita tak ada, kan? Tu dia. Tak mungkin, kan? Tak boleh diterima. Adapun dan sifat-sifat harus pada hak Allah Ta'ala, iaitu melakukan perkara yang mungkin. Ini satu istilah juga, mungkin. Iaitu perkara yang boleh ada ya, dan boleh tiada. Dia ada dua hala lah, kita kata. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Serta meninggalkannya. Mana Allah nak cipta ataupun Allah tak nak ciptakan dia. Mengikut kehendak dan keinginannya. Penting semua tu, ya. Setiap detail kalimah ni sebenarnya ada nanti belakang dia punya penerangan tu. Saya tak terang sekarang, kita jumpa kat belakang. Detail tu. Dia berhak untuk memberi petunjuk kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki dan menyesatkan siapa jua yang dia inginkan. Serta memberi kurniaan kepada sesiapa sahaja dan menegahnya sesiapa yang dia kehendaki. Kerana semua ni adalah hamba, makhluk, ciptaannya. Firman Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maksudnya, janganlah mempersoal tentang apa yang dia lakukan. Nampak? Itu pun kata mati juga. Tentang apa yang Allah buat, tiada persoalan. Tiada persoalan. La yus'alu amma yaf'al. Mana janganlah mempersoalkan. Walau ayat ini adalah khabari, tetapi makna dia ialah larangan sebenarnya. Macam contoh kan, kita kata adalah satu orang dia buat benda tak elok lah. Benda tak elok, kan. Kemudian ada orang yang menegur. Dia kata seorang mukmin tidak melakukan perkara itu. Kan makna dia sebenarnya melarang tu. Walaupun ayat dia berbentuk berkhabaran. Dia contoh. Janganlah mempersoalkan tentang apa yang dia, yakni Allah Ta'ala, lakukan. Sedangkan mereka lah yang akan dipersoalkan kelak. Surah Al-Anbiya ayat 23. Mana kita, makhluk, kita lah yang akan ditanya. Apa kau belajar? Tak belajar. B. Kan? Apa kau belajar? Belajar. Belajar. Tapi dapat kau tak dapat? Belum dapat lagi. Tak apa. Kan? Belajar. Itu kan kewajipan manusia kita, kena belajar. Contoh kita, kewajipan kita, solat. Apa khusyuk? Belum lagi. Kan? Tak apa. Kena akui. Kan? Nota kaki nombor 8. Mana ni? Ya, di mana nota kaki nombor 8 ni? Muka surat. Bawah tu, dekat ni, dekat terjemah ayat tadi, ya. Okey. Faedah. Ditanyakan kepada seorang ulama berkenaan Allah Ta'ala, maka beliau berkata, sekiranya engkau bertanya mengenai nama-namanya, maka Allah Ta'ala telah berfirman
Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Kan ayat tu. Sesungguhnya sekiranya engkau bertanya tentang perkataannya, maka Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya perkataan kami bagi sesuatu itu apabila kami mengkehendakinya, maka kami berkata jadilah, kun, lalu terciptalah ia. Surah An-Nahl ayat 40. Jika engkau bertanya mengenai perbuatannya, maka Allah Ta'ala telah berfirman, tiap-tiap masa dia di dalam urusannya. Surah Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ya, ayat. Dan jika engkau bertanya tentang zat dirinya, maka Allah Ta'ala berfirman, tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Surah Asy-Syura ayat 11. Baik, faslun. Fasal seterusnya. Perkara yang wajib. Ini ke atas kita untuk mengetahui pada hak Rasul-Rasul itu ada 9 akidah. Ini untuk Rasul pula, mesti kena tahu. 4 sifat yang wajib. Pertama, benar, siddiq. Ya, benar. Yang kedua, bersifat amanah. Dan yang ketiga, menyampaikan, itu kata tabligh. Dan yang keempat ialah bijaksana, fatanah. Ini sifat yang wajib bagi Rasul. Mana tak boleh terpisah. Ya, tak boleh diterima akal. Kalau berlainan daripada ni, berlawanan daripada 4 ni, tak boleh diterima akal. Contoh kan, mukjizat yang paling besar sekali Al-Quran. Kan? Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Sebab itu kalau diragui Nabi SAW pada perkataannya apa jua, maka menjadi tohmahanlah kepada Quran. Kan? Ada ketika kalam Nabi mungkin tidak benar. Contoh, wal'ayazubillah min zalik. Maka menjadi tohmahan kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran diturunkan, bukan diturun atas bukit, bukan diturunkan ke dalam hati Nabi SAW melalui lidah Nabi SAW. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala firman kepada Nabi SAW, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Allah kata. Jadi ketika mana dalam hadis Bukhari ada menerangkan ni di dalam bab yang pertama, bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun tu dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Maka Nabi menggerak-gerakkan lidah. Jadi seolah-olah yang disebut cuba mengingat. Kita nak cuba ingat, kita gerak-gerak lidah ikut. Kan? Cuba mengingat. Itu sebenarnya nak menunjuk kepada kita, nak memberi suatu penerangan yang besar kepada kita. Kerana Al-Quran itu hatta yang diturunkan oleh Allah, yang memberi ingat pun Allah. Tu nak bagi tahu. Bukannya yang turunkan Allah, yang ingat kita. Tak. Yang memberi kita ingat pun Allah. Ingat tu, ingat. Lepas tu disebut la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerak-gerakkan lidah lisanaka lita'jala bih, agar segera engkau mengingatinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya tanggungjawab kamilah yang menghimpunkan Al-Quran di dalam hatimu, dan yang mengeluarkan, yang membacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, dan apabila kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, maka ikutilah bacaannya. Jadi bukannya, betul, dalam ada satu doa kan, terutama ni kita banyak baca Quran Ramadan. Ada doa khatam Quran. Kan apa doa tu?
apa yang mimma nusina tu apa? Allah masallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Ya, Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Dulu biasa orang baca minhuma nasina. Kan Allahumma dzakkirna minhuma nasina, dia baca macam tu. Ya Allah, mana ingatkanlah kami ketika mana kami lupa. Maka sebenarnya ada larangan daripada Nabi SAW berkenaan dengan Quran tadi, jangan kamu sebut nasina tetapi sebut nusina. Mana ketika mana kami dilalaikan, kami dilupakan. Maksud dia apa? Bahasa mudahnya ialah kita sibuk dengan sesuatu yang lain lalu Allah melupakan kita daripada Quran itu. Itu bahasa mudah lah, bahasa adat dia. Kita terlalu sibuk dengan benda lain sehingga Allah lupakan kita. Maka didoa, ya Allah ingatkanlah kami ketika mana kami dilupakan. Maksud dia ialah kami terlalu sibuk dengan benda-benda lain sehingga engkau melupakan bacaan tu dalam hati kami. Itu dia punya makna dia minhuma nusina tu. Tapi kalau benda-benda lain tak. Benda-benda lain nisbah pada kita. Contoh dosa. Dosa apa dalam surah Baqarah tu? Akhir tu. La tu'akhidna in nasina. Kan? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau mengazab kami wahai Allah sekiranya kami lupa. Dalam perkara-perkara lain dinisbah pada kita. Makna kelemahan, kekurangan itu kan adab dia kepada kita. Ada satu guru yang mendidik tentang adab ni. Ketika dia mengetahui bahawa segala-galanya dari Allah, tetapi adab dia mengatakan bahawa kelemahan tu adalah dari saya. Kelemahan itu adalah dari saya, dari kekurangan saya, kelemahan saya. Itu yang diajar oleh Nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan walau semuanya diketahui hakikatnya dari Allah, tak mungkin benda tu dari selain Allah, tetapi adabnya mengatakan wahai Tuhan kami, kami yang bersalah, kamilah yang berdosa. Itu hamba. Itu maqam hamba. Kalau tak, dia jadi iblis. Ketika mana dia tahu tu dari Allah, dia sebut tu dari Allah. Contoh macam mana? Ketika iblis dilaknat keluar daripada syurga, apa dia kata? Kan berbeza dengan Adam. Adam ketika mana keluar termakan buah tadi dengan isterinya, termakan, maka dikeluarkan daripada syurga, lalu dia kembali kepada Allah dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Nampak? Nisbahkan kekurangan, kelemahan. Itu disebut sifat yang mesti ada pada manusia sebenarnya, zalim. Tapi iblis tak. Ketika dia keluar, dia tahu bahawa yang mengeluarkan dia adalah Allah. Yang menjadikan dia tergelincir pun Allah. Dia tahu. Maka dia kata apa? فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Wahai Allah, disebabkan engkau menjadikan aku sesat, maka akan aku, dia kata, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menjadikan anak-anak Adam ini terpesong. Ni aqudan ni asal dia apa? Mana akan aku halangi anak-anak Adam tadi daripada jalan yang lurus. Nampak? Maka dia mengetahui benda tu daripada Allah, lalu dia menyebut Allah Ta'ala. Itu akal. Itu ya. Pahaman Jabariyah situlah. Pahaman Jabariyah tu di situ. Situlah pentingnya adab. Adab itulah yang menyebabkan akhirnya Adam kembali ke syurga. Walau dikeluar awalnya dari syurga, akhirnya dengan adab itu kembali ke syurga. Ya Allah, ini salah kami, ya Allah. Walau dia tahu itulah takdir tulisan dia. Apa? Kalau dia tak makan, dia boleh duduk dalam syurga ke? Tak. Dia tahu tulisan tu untuk dia. Kan?
Tetapi apa dia kata? Wahai Tuhan kami, kamilah yang zalim diri kami sendiri. Maka Allah mengampunkannya dan memasukkan dia ke dalam syurga. Baik. Okey, kita habis sikit ni ya. 4 sifat mustahil. 1 berbohong. Berbohong, ya Allah. Semoga Allah pelihara kita, ya. Yang kedua khianat. Khianat ni mana lawan daripada sifat amanah. Yang ketiga menyembunyikan, kitman. Mana tidak menyampaikan. Sifat Yahudi. Yahudi dia tahu benda daripada Allah, dia simpan untuk dia. Dia ingat berjaya. Padahal disebabkan simpan itulah dia diazab oleh Allah. Dan yang keempat, bodoh, dungu. Itu tak mungkin ya, mustahil bagi Rasul. Dan satu sifat yang harus, iaitu sifat-sifat biasa bagi seorang manusia yang dipanggil a'radul basyariyah, yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang tinggi seperti makan, minum dan sakit, yang tidak menjauhkan orang daripadanya, yakni mengaibkan, bersalahan dengan penyakit gila, buta, sopak dan sebagainya, daripada penyakit yang dibenci pada tabi'i manusia. Maka sakit yang demikian adalah tidak harus bagi Rasul-Rasul. Jadi segala sifat kemanusiaan yang biasa, yang tidak merendahkan, yang tidak menjadikan aib, maka itu adalah harus bagi seorang Rasul. Wallahu alam. Jadi sekadar itu, nanti kita baca nota kaki dia. Jangan lupa. Nanti kita baca sekali lagi. InsyaAllah kita baca nota kaki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat, terutama bagi hak diri saya. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaikan, sebagai peringatan, sebagai mendekatkan kepada Allah. Dan kita yang hadir pada pagi ini, kita berdoalah kepada Allah, apa yang kita dengar itu menjadi sumber kebaikan untuk kita, bertambah kita hampir kepada Allah, amalan kita lagi bertambah bertambah baik, bertambah solat kita lagi bertambah khusyuk. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.